Seorang penjenayah maut ditembak pengawal keselamatan ketika cuba menyamun premis pengurup wang bersama 3 rakannya di pusat beli belah di Taman Maluri Ceras 11 pagi Isnin. Dalam kejadian itu, suspek bersama 3 rakannya dipercayai datang menaiki satu kereta dan motosikal sebelum menyerbu masuk ke dalam premis pengurup wang itu. Bagaimanapun, kehadiran kumpulan penjenayah itu disedari pengawal keselamatan pusat beli belah berkenaan yang cuba menghalang tindakan mereka. Difahamkan pengawal keselamatan berusia 50-an terbabit melepaskan 3 das tembakan dan mengenai seorang suspek yang dipercayai cuba menyerang lelaki itu menggunakan parang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Chong Kok Sin ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Mahkamah Tinggi Sivil Shah Alam diberitahu tiada seorang pun ahli keluarga Allahyarham Aminul Rashid Amzah 15 tahun mengetahui remaja itu keluar menggunakan kereta milik kakaknya. Perkara itu dinyatakan kakaknya Tuti Shaninza yang memaklumkan kereta digunakan dalam kejadian menyebabkan kematian arwah adiknya pada 26 April 2010 itu adalah miliknya. Katanya, dia hanya mengetahui kereta itu digunakan arwah adiknya sebaik menerima panggilan daripada bekas suami yang memaklumkan polis datang ke rumah di Klang bagi mencari pemilik kereta berkenaan. Dia memberi keterangan pada hari pertama perbicaraan kes saman sivil menuntut ganti rugi yang dikemukakan keluarga Aminul Rashid. Mereka menuntut ganti rugi AMS hingga RM50 juta terhadap 5 defendant iaitu Korporal Jenayah Subi, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Ketua Polis Selangor ketika itu Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Kerajaan Malaysia. Dalam kejadian di Seksyen 11 jam 2 pagi 26 April 2010 itu, Aminul Rashid meninggal dunia selepas terkena tembakan yang dilepaskan anggota polis peronda apabila remaja itu dikatakan cuba melarikan diri. Sebelas wanita warga Vietnam dan 2 warga Indonesia ditahan dalam serbuan op sayang di sebuah pub sekitar Melaka Raya. Serbuan pada 12.15 tengah malam itu, kesemua yang ditahan berusia lingkungan 25 hingga 43 tahun. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Mahbub Mahmud memaklumkan demikian dan 72 warga asing turut ditahan. Mereka yang ditahan didakwa atas kesalahan mengikut perkara 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seorang buruh kampung berusia 33 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani Kedah atas tuduhan menyebabkan kematian bayi perempuannya berusia 6 bulan pada 24 Februari lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Divianathan didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian mangsa dalam kejadian di rumah di Taman Sutra antara 1 pagi hingga 12.20 tengah hari 24 Februari lalu. Mahkamah kemudian menetapkan 12 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dua lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session Butterworth Pulau Pinang atas tuduhan berasingan memiliki rokok putih yang juga barangan larangan import. Tertuduh Oi Eng Kai, 53 tahun dan Jahir Hussein Ahmed Bahurdin, 42 tahun mengaku bersalah selepas faham dengan pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, Eng Kai memiliki sebanyak 2,000 batang rokok putih bernilai RM160 dan kesalahan itu dilakukan di Jalan Jeti Lama, Butterworth pada 3 petang 5 Mac lalu. Manakala Jahir Hussein memiliki 20 batang rokok putih di Pasar Mini Penaga pada 6 petang 5 Disember 2011. Mereka didakwa mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Siapa rumah tak ada tu escort. Seorang lelaki berusia 41 tahun ditahan selepas disyaki terbabit dengan kegiatan perjudian atas talian membabitkan Liga Bola Sepak Antarabangsa di sebuah rumah di Taman Mahsuri, Padang Serai Kulim, Kedah pada Sabtu lalu.
Serbuan pada 10.30 malam itu, suspek dipercayai Buki ditahan di rumahnya selepas menerima maklumat awam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Komisioner Muhammad Nasir Ya mengesahkan demikian dan pihaknya turut merampas pelbagai barangan termasuk komputer riba, telefon dan wang tunai. Suspek dipercayai terbabit dalam kegiatan sindiket perjudian bola sepak membabitkan Liga Perdana Inggeris, Spanyol, Itali, Perancis dan Jerman. Seorang peniaga wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bacok Kelantan atas tuduhan memiliki rokok seludup bernilai RM87.80. Tertuduh Hasanah Said 34 tahun dipenjara sehari dan denda RM1,200 selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa memiliki 76 paket rokok pelbagai jenama yang dilarang diimport di sebuah premis di Pengkalan Petah pada 3 petang 1 Disember 2014. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Cemburu buta dipercayai menjadi punca seorang lelaki bertindak di luar dugaan apabila menembak telefon bimbit milik teman wanitanya menggunakan sepucuk pistol dalam kejadian di sebuah kedai makan di Padang Terap, Kedah Selasa lalu. Kejadian berlaku jam 9 malam ketika wanita berketurunan Siam berusia 40-an itu sedang bekerja sebelum didatangi suspek yang juga warga tempatan berusia 30-an lalu memarahinya. Difahamkan akibat tidak dapat menahan kemarahan, suspek mengambil 2 telefon bimbit mangsa lalu mencampakkannya ke tanah dan menembak kedua alat telekomunikasi itu sebelum melarikan diri. Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Zakaria Yusof berkata susulan kejadian itu, sepasukan anggota JSJ IPD Padang Terap dibantu JSJ IPK Kedah berjaya menahan suspek utama dan merampas selaras pump gun bersama 24 butir peluru hidup. Dalam serbuan itu, pihaknya turut merampas 22 beg hitam mengandungi daun ketum segar seberat 135 kg dianggarkan bernilai RM11,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 dan Seksyen 30 Akta Racun 1952 yang memperuntukkan hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Mayat seorang lelaki yang terbakar ditemui dalam longkang di kilometer 253.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran Susur Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Penemuan mayat lelaki dalam keadaan terlentang dengan kesan terbakar 30% itu ditemui 3 penunggang motosikal pada 7.30 pagi. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Zaki Harun mengesahkan perkara itu dan pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa dibunuh sebelum mayatnya dicampak dan dibakar di lokasi penemuan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kan 7 lebih ya siang. 3 rentung manakala 3 lagi parah apabila kereta dinaiki mereka terbakar di kilometer 164 Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran Plaza Tol Tangkak, Johor. Difahamkan insiden pada 7 pagi itu, kereta dinaiki 6 rakan itu dalam perjalanan ke Johor Bahru dari Kuala Lumpur sebelum merempuh kenderaan berat di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Ledang, Superintenden Muhammad Saleh Abdul Razak mengesahkan kejadian itu dan akibat rempuhan itu, kereta Kia Spectra dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan. Kereta itu terbakar menyebabkan 3 daripada 6 penumpang dan pemandu rentung kerana tidak sempat menyelamatkan diri.